Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rafi bin Ahmad Rosni, nombor kad matrik 10DTK22F1031. Topik utama kumpulan kami ialah perpaduan masyarakat Malaysia menerusi kesihatan, dan saya akan menerangkan tentang jenis aktiviti rekreasi yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terdapat banyak jenis aktiviti rekreasi yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. 3 contoh yang dapat saya berikan adalah seperti berikut. Yang pertama ialah sukan berpasukan. Sukan seperti bola sepak, bola jaring, bola keranjang, hoki dan banyak lagi boleh membantu masyarakat menyatu padu diri untuk mencapai objektif yang sama. Dalam sukan berpasukan, anggota pasukan perlu berkomunikasi, bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain untuk mencapai kemenangan. Ini boleh membantu memupuk semangat perpaduan di antara masyarakat yang memainkannya. Yang kedua ialah kembara semula jadi. Kembara semula jadi seperti hiking, camping dan aktiviti lasak lain memberikan peluang untuk berinteraksi dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang menguji ketabahan fizikal dan mental. Ketika melaksanakan aktiviti ini, masyarakat akan bergantung kepada satu sama lain untuk memastikan keselamatan dan keselesaan dalam menghadap cabaran semasa. Ini boleh membantu memperkuat hubungan di antara mereka dan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali ialah acara kebudayaan. Acara kebudayaan seperti pesta rakyat, pameran seni dan budaya serta pertunjukan seni tradisional dapat memberikan peluang kepada masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berkumpul dan menghargai budaya dan tradisi satu sama lain. Dalam acara ini, masyarakat dapat mempelajari dan menghormati kebudayaan yang berbeza dan memupuk rasa hormat dan toleransi antara satu sama lain. Ini boleh membantu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat dengan menghargai kepelbagaian dan perbezaan antara kaum. Secara kesimpulannya, aktiviti-aktiviti rekreasi ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Ayub. Nombor matrik 10DTK22F1030. Topik yang saya akan bentangkan adalah terangkan bagaimanakah caranya aktiviti rekreasi tersebut boleh mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum. Aktiviti rekreasi boleh menjadi cara terbaik untuk mengukuhkan ikatan integrasi antara orang yang berbeza. Berikut ialah beberapa cara aktiviti rekreasi boleh membantu dengan ini. Yang pertama, tingkatkan pemahaman dan perhargaan. Yang kedua, membina kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Yang keempat, membina persamaan. Dan yang kelima, membina hubungan yang erat. Tingkatkan perfahaman dan perhargaan. Apabila menyertai aktiviti rekreasi bersama-sama, peserta dari pelbagai latar belakang boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang budaya, tradisi dan kepercayaan masing-masing. Ini boleh membantu dalam meningkatkan rasa hormat dan toleransi antara kumpulan yang berbeza. Bina kepercayaan melalui penyertaan dalam aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan menghiburkan, peserta boleh membina kepercayaan antara satu sama lain. Ini boleh membantu dalam membentuk hubungan yang lebih erat dan mengurangkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Meningkatkan komunikasi. Aktiviti rekreasi yang memerlukan peserta berinteraksi antara satu sama lain boleh membantu meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Ini boleh membantu dan meningkatkan pemahaman antara kumpulan yang berbeza dan membuka saluran komunikasi. Membina persamaan. Apabila peserta menyertai aktiviti rekreasi, mereka mungkin mendapati bahawa mereka mempunyai banyak persamaan dari segi minat dan hobi. Ini boleh membantu dalam membentuk ikatan yang lebih erat antara peserta daripada kumpulan yang berbeza. Bina hubungan yang erat. Aktiviti rekreasi boleh membantu membentuk hubungan yang mampan antara peserta daripada kumpulan yang berbeza. Melalui penyertaan berulang kali dalam aktiviti rekreasi, peserta boleh terus mengeratkan hubungan dan mendalami persefahaman antara satu sama lain. Kesimpulannya, penyertaan dalam aktiviti reda dapat membantu mengeratkan hubungan padu antara pelbagai golongan dengan meningkatkan pemahaman dan perhayatan, membina kepercayaan, meningkatkan komunikasi, membina persamaan dan membentuk hubungan yang mampan. Peserta boleh mengukuhkan ikatan mereka dan mengalahkan keamanan dan keharmonian antara pelbagai kumpulan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musyrif bin Zulkifli, bernombor matrik 10 di TK 22F1032, dan hari ini saya akan menerangkan tentang peranan pelajar dalam menangani masalah pengabaian kebersihan dan penjagaan kesihatan. Baiklah, yang pertama, sebagai seorang pelajar, kita boleh menangani masalah tersebut dengan menyertai dan mewawarkan program yang dijalankan oleh pihak kerajaan Malaysia seperti KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai contoh, program menghentikan wabak COVID, program cegah denggi dan program derma darah. Dengan tindakan ini, orang ramai akan lebih peka dan mengambil berat akan kebersihan dan kesihatan diri. Oleh itu, sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kita perlulah sentiasa berkongsi dan mengamalkan perkara yang baik dalam hidup kita. Seterusnya, seorang pelajar juga harus sentiasa memperhatikan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri tidak kira tempat dan masa. Sebagai contoh, sentiasa beredah, tidak memakai pakaian yang sama berulang kali dan sentiasa memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Hal ini demikian kerana kebersihan dan penampilan diri merupakan hal yang melambangkan kepribadian diri. Oleh itu, menjaga kebersihan diri dan kesihatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan supaya tidak dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Akhir sekali, pelajar perlulah sentiasa menjadi pembimbing rakan yang tidak mempraktikkan penjagaan kesihatan dan membimbing supaya mereka dapat berubah dan menjadi lebih peka dengan perkara ini. Sebagai contoh, rakan sekelas kita merupakan seorang yang selekeh atau pengotor. Kita sebagai rakan perlu sentiasa menasihati dia agar dia disenangi oleh orang lain dan tidak dicaci. Dengan ini, sudah terang lagi bersuluh bahawa kebersihan diri amatlah penting bagi menjamin kesihatan yang baik. Benarlah kata peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengubati. Natijahnya, menjaga kesihatan dan kebersihan diri adalah penting seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. Setiap pihak mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan kebersihan dan kesihatan diri, keluarga maupun masyarakat berada pada tahap yang baik. Tindakan ini dapat menjadikan masyarakat kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, amalan menjaga kesihatan dan kebersihan perlu disemai dan dipupuk kepada setiap generasi agar menjadi budaya contoh yang baik dalam kehidupan. Itu saja. Terima kasih.